Okey, apa khabar semua? Saya Cikgu Mia. Hari ini kita tengok bab 2. Contoh 1, muka surat 34 dalam buku teks anda. Okey, bab ini bahagian pertama dia mengenai angka bererti. Apa itu bererti? Yang mempunyai erti, bererti. Yang membawa erti, yang membawa maksud. Okey. So, ini secara generalisasi. Okey, secara amnya semua ini kamu kena ingat. Okey, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Okey, kalau dia bukan sifar, contoh ini. Bukan sifar. Semua angka ini adalah bererti. So, 2763 adalah 4 angka bererti. Apa maksud bererti? Sebab 3 ini mewakili sah. Ini ialah puluh. Okey, ini ada ratus, 700. Sini ada ribu. Okey, dia membawa nilai tertentu. Okey, membawa nilai tertentu. Erti tertentu. So, kita kata dia bererti. Okey? So, semua digit bukan sifar. Janji bukan sifar. Kalau dia bukan sifar, dia mesti dibilang sebagai bererti. Okey, dia membawa erti. 3 ini ada 3. Ini 6 untuk 60. 7 untuk 700. 2 ini untuk 2000. Okey, lepas itu digit sifar iaitu kosong terletak di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Kalau kosong itu terletak di antara bukan kosong. Ini 2 kosong kena dibilang sebagai bererti juga kalau dia terletak di antara 2 angka yang bukan sifar. Bermaksud dia tersepit. Kalau sifar itu tersepit, dia terletak di antara 2 nombor yang ada nilai, maka sifar itu adalah bererti. Oleh sebab itu, sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka bererti. Digit di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Mengapa? Sebab kosong ini menunjukkan nombor ini tak ada puluh. Kosong ini menunjukkan angka ini 5008 ini tak ada ratus. So, dia membawa maksud. Dia bererti. Okey? So, begitu juga untuk nombor ini. Sifar ini yang terletak di antara digit bukan sifar ialah angka bererti. So, ini dan ini sebab yang sama. Ini semua kalau tak ada sifar, semua mesti bererti. So, ini 1, 2. Okey, sekarang digit sifar di bahagian akhir digit sifar kosong di bahagian akhir satu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Apa maksud dia? Tahap kejituan. Okey. Kejituan ialah berapa tepat. Okey, tengok ini. Alright, ini 15000. Jika tahap kejituan ialah 1000 terhampir. 1000, okey, ini sah. Puluh, ratus, ini ribu. Okey, kalau nombor ini dipundakan. So, dalam bab ini anda akan, kalau sekolah rendah pun you telah belajar. Okey, perkataan punda. Mana itu? Punda, dipundakan. Okey. Kalau dia kata nombor itu telah dipundakan kepada ribu yang terhampir. Ribu. Mungkin sebelum ini nombor itu 15010. Kalau anda dikehendaki pundakan kepada ribu, ini ribu kan? Kita tengok nombor di sebelum dia. Kalau 0, 1, 4, 1, 2, 3, 4, kita buang. 5 ke atas kita 5, 6, 7, 8, 9 kita tambah 1. Ini maksud pundakan. Tukar kepada nilai hampir.
So, kalau anda telah pundakan tukar kepada ribu yang terhampir ini, maka 3 kosong di belakang ini sudah tak bererti. Okey, ini kalau kejituannya ratus terhampir, bermaksud anda telah pundakan nombor ini kepada tempat ratus, maka 2 sifar di belakang ini tak bererti. Okey, kejituannya kita sudah pundakan nombor itu ikut kejituan, ketepatan. Okey, ini kalau dia sudah pundak kepada puluh sampai sini. 1500 ni dia sudah pundakan, dia sudah tukar kepada puluh yang paling dekat, maka tinggal kosong di belakang ini, sah ini tak bererti. Maka 1, 2, 3, 4 ada 4 angka bererti. Kalau nombor ini dipundakan kepada sah terhampir, bermaksud nombor ini telah ditukar kepada nilai sampai sah. Sudah, so semua ini adalah bererti. Ada 5 angka bererti. Itu maksud dia tukar kepada kejituan, pundakan kepada kejituan yang terhampir. So, anda boleh perhatikan 1500 ini, kosong-kosong di belakang ini bererti ke tak bererti bergantung kepada tahap kejituannya. Itu maksud ayat ini. Sifar di bahagian akhir integer adalah angka bererti mengikut tahap kejituan dia. Kalau sampai 1000, ini 3 kosong tak bererti. Kalau sampai ratus, ini 2 tak bererti. Kalau sampai puluh, ini 1 ini tak bererti. Hanya 4 ini bererti. Kalau sampai sah, semua ini bererti. Okey, itu maksud dia. Sekarang tengok perpuluhan pula. Digit sifar di bahagian akhir 1 perpuluhan ialah angka bererti kerana ia menentukan tahap kejituannya. Semua sifar di belakang ini, semua sifar, kalau ini nombor perpuluhan, semua sifar di belakang adalah bererti, mesti bilang. Kalau nombor perpuluhan, so contoh kalau dia ini 200000, sini ada berapa angka bererti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 angka bererti. Mengapa? Sebab ini adalah nombor perpuluhan. Bagi nombor perpuluhan, semua kosong di belakang mesti dibilang sebagai angka bererti kerana dia menunjukkan kejituan dia. Berapa tepat, katakan, katakan anda diberi satu patang kayu, katakan, okey, ini kayu. Ada kawan anda, kawan kamu kata, bagi tahu cikgu, ini panjang kayu ini 3 cm. Lepas tu ada seorang kata, cikgu, saya kata jawapan ini 3.0 cm. Okey. So, siapa lebih tepat? Siapa lebih tepat? Ini. Mengapa? Sini dia kata dia 3 cm dan dia tak sure 3 ini belakang ini 30 ke 31 ke. Okey? Atau 3.05 ke, dia tak nyatakan. Dia kata dia 3 cm. 3 cm. Dia kata, ini 3 cm panjang. Tapi orang ini, belajar ini katakan, dia kata, okay, sure, confirm ini 3.0, bukan 3.1, bukan 3.2, bukan 3.05, tapi tepat 3.0. So, kosong di belakang ini menunjukkan kejituan. So, dia membawa maksud, dia membawa erti. So, dia bererti. So, katakan seorang lagi dia ukur untuk kayu yang sama. Okey, dia kata, cikgu, saya boleh ukur kayu ini saya sure dia 3.00 cm panjang. So, kawan ini sangat sure kayu ini bukan 3.01, bukan 3.07, bukan. Dia sangat confirm ini adalah 00, tepat. So, 20 ini menunjukkan kejituan. Jitu adalah ketepatan. So, dia membawa maksud. Itu sebab dia bererti. Sebab 0
di sebelakang titik perpuluhan membawa maksud kejituan. Itu sebab setiap kali sifar di akhir satu perpuluhan adalah angka bererti. Semua kosong di belakang nombor perpuluhan adalah angka bererti sebab dia menunjukkan kejituan. Okey, digit sifar sebelum bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Okey, apa maksud dia? Tadi ini kita sebut ini dulu. Okey, semua ini apa? Sebab ini kosong. Ini kosong, dia terletak, dia tersepit di antara nombor yang bukan kosong. So sure, kalau dia tersepit, dia mesti dibilang sebagai bererti. So itu sebab dia ada 5 bererti, 5 angka bererti. Okey, untuk yang ini digit sifar sebelum digit bukan sifar. Digit sifar sebelum bukan sifar. Ini bukan sifar. So ini semua ini dianggap tidak bererti. Okey, ini ada 4 saja, 4 angka bererti. Ini ada 3 angka bererti. Okey, so kita kena ingat semua peraturan ini. Okey, tengok secara ulangan. Kalau nombor perpuluhan, ini nombor yang ada perpuluhan, hanya digunakan untuk menentukan. Okey, ini digit sifar di antara atau di bahagian akhir ialah angka bererti. So bermaksud ini mesti bererti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6 angka bererti. Okey, dan sifar di sebelum itu ini tak kira. Ini terletak di tengah-tengah, dia sepit di antara 2 nombor, mesti bererti. Dan sebab ini perpuluhan, yang belakang mesti bererti. So angka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka bererti. Okey, sini nombor integer ini sure bererti sebab bukan sifar sure bererti. Yang tersepit di antara sifar pun sure bererti. So 3 ini sudah confirm bererti. Yang 3 kosong di belakang itu mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Bermaksud ini, balik kepada ini. Itu bergantung kepada soalan dia ada nyatakan. Baru boleh kita kata dia ini ada jumlah dia ada berapa. Bergantung dia kata itu sudah dipundakan kepada berapa yang terhampir. Baru kita boleh nyatakan. Okey, dia ada banyak kemungkinan. Tengok nombor yang sama ada banyak kemungkinan bergantung you pundakan kepada 1000 ke, ratus ke, puluh ke, sah. Okey, tapi yang confirm 3 di depan ini mesti bererti sebab ini bukan sifar mesti bererti, bukan sifar mesti bererti, sifar di antara yang bukan sifar mesti bererti. Sini pula bergantung kepada kejituan yang dinyatakan. Macam ini. Okey?